Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fadil bin Muhammad Muji, penolong kanan Hal Ehwal Murid Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz Kuala Selangor. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar baru Tingkatan 6 semester 1 sesi 2021-2022. Syabas saya ucapkan kepada pelajar baru Tingkatan 6 semester 1 kerana telah memilih Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz atau dipanggil dengan sebutan Ketersas bagi meneruskan sesi persekolahan di peringkat pra-universiti. Tahniah juga saya ucapkan kerana anda telah berjaya dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Para pelajar sekalian, beberapa tarikh-tarikh penting untuk makluman anda sekalian. Bagi pelajar yang tidak mendapat tawaran kemasukan ke tingkat 6, para pelajar boleh memohon rayuan kemasukan tingkat 6 yang bermula daripada 5 Julai 2021 hingga 15 Julai 2021. Dan keputusan rayuan kemasukan adalah pada 20 Julai 2021. Untuk makluman semua pelajar bahawa bermula 26 Julai 2021 hingga 31 Ogos 2021, pelajar akan mengikuti pembelajaran secara dalam talian atau dipanggil PDPR. Para pelajar sekalian, saya juga ingin menyentuh mengenai disiplin dan sahsiah. Disiplin dan sahsiah merupakan satu aspek yang sangat penting untuk memastikan anda sentiasa berada dalam keadaan berdisiplin semasa berada di kolej apabila kolej dibuka secara bersebuka nanti Jadi disiplin ini menggambarkan peribadi seseorang pelajar, dan saya berharap para pelajar sudah sepatuh dengan disiplin kolej. Saya ingin menyentuh peraturan dan undang-undang Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz yang utama. Etika pakaian murid tingkatan 6. Menurut Surat Kekeliling Ikhtisas Bilangan 2 tahun 2014, pakaian semasa menghadiri kelas. Pakaian murid tingkatan 6 semasa menghadiri kelas adalah seperti yang digariskan seperti berikut. Bagi pakaian murid lelaki ialah baju kemeja berseluar panjang lengkap dengan kasut dan berstoking. Baju murid lelaki ialah kemeja lengan panjang atau pendek berwarna bebas tanpa corak. Saya ulang, baju murid lelaki ialah kemeja lengan panjang atau pendek berwarna bebas tanpa corak. Hanya kemeja polos, berjalur atau berpetak. Sekiranya memakai kemeja berlengan panjang, lengan kemeja hendaklah dikancing atau dibutang sepenuhnya. Kemeja hendaklah dimasukkan ke dalam seluar ataupun tuck-in. Manakala batik Malaysia dibenarkan. Sebarang pakaian yang menggunakan material jenis denim adalah tidak dibenarkan. Seluar bagi murid lelaki ialah seluar panjang. Panjang seluar hendaklah sekurang-kurangnya separas buku lali. Bentuk seluar ialah potongan slack yang tidak ketat dan tidak berlipat. Manakala seluar jenis jean, cargo pant atau seluar pendek tidak dibenarkan. Hanya seluar panjang polos dibenarkan. Warna seluar yang dibenarkan adalah bebas kecuali warna garang ataupun striking. Jika memakai tali pinggang, gancu ataupun kepala tali pinggang hendaklah tidak melebihi 5 cm. Gancu yang bermotif ganas, lucah, tahyul dan berimej negatif tidak dibenarkan. Kasut bagi murid lelaki ialah kasut yang bertutup dan lengkap berstoking.
Capal hanya boleh dipakai dengan pakaian kebangsaan, iaitu seperti baju Melayu pada hari Jumaat. Selipar, cerpu, sandal atau yang sejenis dengannya tidak dibenarkan. Songkok. Murid lelaki dibenarkan memakai songkok hitam yang standard tidak melebihi 10 cm. Pelajar murid-murid juga tidak dibenarkan memakai kopiah. Jura, serban dan kara. Bagi murid lelaki berketurunan Sikh dibenarkan memakai jura ataupun serban mengikut kepercayaan dan agama mereka semasa di sekolah. Pemakaian kara, stil banggal oleh murid lelaki yang berketurunan Sikh dibenarkan berdasarkan pegangan agama mereka. Pakaian alternatif murid lelaki. Di samping jenis pakaian yang dinyatakan sebentar tadi, murid lelaki juga dibenarkan memakai yang pertama, pakaian kebangsaan. Pakaian baju Melayu yang lengkap bersamping dan bersongkok hitam yang standard. Hanya pakaian baju Melayu polos dibenarkan. Yang kedua, pakaian tradisional. Pakaian tradisional budaya kaum masing-masing yang lengkap juga dibenarkan dipakai oleh murid lelaki kaum berkenaan. Bagi pakaian murid perempuan pula, pakaian murid perempuan ialah baju kurung, gaun labuh atau jenis jubah atau maxi, two-piece, three-piece suit pants lengkap dengan kasut atau pakaian tradisional kaum masing-masing yang bersesuaian dan lengkap. Sebarang pakaian yang menggunakan material jenis denim atau lycra tidak dibenarkan. Blaus dan kemeja. Murid perempuan dibenarkan memakai blaus berlengan atau kemeja berlengan daripada jenis kain dan warna yang bersesuaian serta tidak jarang dan tidak ketat. Skirt dan seluar juga dibenarkan dipakai oleh murid perempuan. Labuh skirt hendaklah sekurang-kurangnya di bawah paras lutut. Murid perempuan juga dibenarkan memakai seluar panjang yang tidak ketat, jeans, cargo pants, seluar pendek atau leggings tidak dibenarkan sama sekali. Tudung atau telekung mini atau selendang. Murid perempuan dibenarkan memakai tudung, telekung, mini selendang. Apa-apa pakaian yang menutup muka tidak dibenarkan. Kasut. Murid perempuan hendaklah memakai kasut yang bertutup. Selipar, cerpu, terompah, sandal atau yang sejenis dengannya tidak dibenarkan. Larangan pemakaian kemeja T. Murid dilarang memakai kemeja T semasa menghadiri kelas. Bagi pakaian ketika aktiviti luar bilik belajar, murid lelaki dan perempuan digalakkan memakai seluar panjang atau track bottom yang sesuai dan kemeja T berlengan panjang atau pendek mengikut kesesuaian aktiviti yang dijalankan. Kemeja T yang bermotif ganas, lucah, tahyul, politik dan berimej negatif tidak dibenarkan. Pakaian pasukan beruniform. Murid lelaki dan perempuan yang menyertai kegiatan pasukan beruniform di sekolah hendaklah memakai pakaian seragam pasukan yang lengkap. Larangan pakaian yang mencolok mata. Murid hendaklah berpakaian kemas, sopan dan tidak mencolok mata. Pakaian yang jarang dan ketat juga tidak dibenarkan. Penyeragaman pakaian. Mana-mana institusi pendidikan yang menguruskan tingkatan 6 tidak dibenarkan mengenakan sebarang paksaan atau tekanan untuk tujuan penyeragaman pakaian murid. Jadi itu sedikit mengenai berkeliling etika pakaian murid tingkatan 6 untuk makluman pelajar sekalian. Sekiranya kolej dibuka mulai 1 September akan datang, pelajar dikendaki hadir ke kolej mengikut waktu ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak kolej. Hari Isnin, waktu masuk adalah 7.40 dan pulang 2.10. Hari Selasa, waktu masuk
7.40 pulang 2.50. Rabu 7.40 dan pulang 2.50. Khamis 7.40 dan pulang 4.50. Dan hari Jumaat 7.30 dan waktu pulang ialah 12.10. Waktu-waktu kehadiran dan balik kolej tertakluk kepada pindaan. Mengenai ketidakhadiran atau penting ke kolej, pelajar-pelajar tertakluk dengan peraturan sedia ada yang telah ditetapkan oleh KPM seperti arus perdana. Prosedur bagi ketidakhadiran atau penting ke kolej. Surat amaran pertama akan dikeluarkan bagi pelajar yang tidak hadir berturut-turut pada hari ketiga, dan surat amaran pertama akan dikeluarkan pada hari ke-10 bagi pelajar-pelajar yang penting bukan berturut-turut ataupun berkala. Manakala surat amaran kedua akan dikeluarkan 7 hari selepas amaran pertama bagi penting secara berturut-turut, dan 10 hari lagi selepas amaran pertama bagi penting bukan berturut-turut ataupun berkala. Amaran terakhir sudah akan dikeluarkan 7 hari selepas amaran kedua bagi kes penting berturut-turut. Manakala bagi kes penting berkala 20 hari selepas amaran kedua. Buang sekolah sudah akan dikeluarkan bagi kes penting berturut-turut 14 hari selepas amaran ketiga. Manakala bagi penting secara berkala 20 hari lagi selepas amaran ketiga. Itu sedikit mengenai ketidakhadiran ataupun penting ke kolej. Saya ingin menyentuh sedikit mengenai penginapan. Untuk makluman para pelajar, Kolej Sultan Abdul Aziz tidak memiliki asrama dan tidak menjanjikan apa-apa mengenai asrama. Untuk makluman semua, bahawa asrama pusat adalah di bawah pengurusan dan pendalian SMK Seri Tanjung. Sekiranya para pelajar ingin tinggal di asrama, pelajar perlu berhubung terus dengan pihak pengurusan asrama SMK Seri Tanjung. Pihak kolej tidak akan menguruskan kemasukan para pelajar ke asrama. Sekiranya para pelajar ingin tinggal di rumah sewa, para pelajar bolehlah memaklumkan kepada jawatankuasa rumah sewa kolej. InsyaAllah pihak kolej akan membantu pelajar-pelajar untuk mendapatkan rumah sewa yang berhampiran dengan kolej. Pihak kolej akan memasukkan link Google Form ke dalam grup pelajar semester 1 bagi mendapatkan maklumat mengenai pelajar yang berminat untuk tinggal di rumah sewa. Setakat ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai info ringkas HEM. InsyaAllah sekiranya ada perkara penting mengenai HEM, saya akan sampaikan melalui media sosial. Sekian, terima kasih.